Allahumma hdina. Dan kepada orang yang telah beri hidayah. Allahumma hdini, ya Allah berilah petunjuk kami kepada kau bersama dengan orang yang kau memberi petunjuk kepada mereka. Dan imam membaca dengan lafaz jamak. Makruh membaca dengan lafaz mufrad imam. Fasahihu, Kalau sembahyang seorang boleh tak jamak? Boleh. Kemudian fasahihu sanu salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi akhirih wa raf'i yadayhi wa la yamsahu wajhahu. Dan itu pendapat yang sahih, sunat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir, dan sunat mengangkat kedua tangan dan tidak menyapu wajah. lagi Wa anna al-imam yajharu bihi, dan imam menguatkan suara dengannya yang kunut. wa annahu yu'minu al-ma'mum lid-du'a'i wa yaqulu as-sana'a wa in lam yasma'u qanata. Dan bahwasanya makmum mengaminkan bagi doa tersebut dan membaca puji-pujian. Maka sekiranya makmum tidak mendengar kunut daripada imam, maka dia membaca kunut Sendiri. wa yushru'u al-qunutu fi sa'iril maktubati lin-nazilati. Okey, baca balik, baca syarah. Duduk. Wasahihu, Daripada kunut. Jadi kita akan bicarakan berkaitan dengan al-qunut. Wa qumu lillahi qanitin khashi'in. Baca. Jadi qunut ini salah satu daripada sunat ab'ad. Di dalam qunut ni ada beberapa sunat ab'ad. Sebenarnya yang kita akan belajar kelak dalam bab dia, bukan bab sekarang. Itu bab sujud sawi. Cuma secara ringkasnya disebutlah qunut sunat ab'ad. Berdiri untuk qunut sunat ab'ad. Membaca selawat dalam qunut sunat ab'ad. Faham? Selawat, berselawat, mendoakan kepada sahabat Yusuf. Okey, baca qunut. Jadi kunut ini disunatkan pada i'tidal rakaat yang kedua sembahyang subuh. Ma'ruf. Maksudnya kalau dia buat pada rakaat pertama tak jadi kunut. Asalnya memanjangkan i'tidal membatalkan sembahyang. Kerana i'tidal adalah rukun pendek. Memanjangkan rukun pendek tanpa ada uzur syar'i, maka dalam keadaan aliman muta'ammidan, maka membatalkan sembahyang. Akan dibahaskan juga. Qunut ini adalah uzur syar'i, tapi sebenarnya kita tak panggil uzur, sebab oleh kerana qunut ini masyru', disyariatkan untuk baca, maka dia tidaklah termasuk dalam perkara yang dilarang. Dan okey, baca. اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره كذا في المحرر وتتمته كما في الشرح وعافني فيمن أعطيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت للاتباع. وهو الحاكم في المستدرك عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع في صلاه الصبح في الركعه الثانيه رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني الى اخر ما تقدم. لكن لم يذكر ربنا وقال صحيح. ورواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح فذكر ما تقدم. وفي رواية له كان صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات فذكر ما تقدم. قال الرافعي فزاد العلماء فيه قبل تباركت ولا يعز من أعليت. قال في الرتيق وقد جاءت في رواية البيهقي. Okay. والإمام بلفظ الجمع
البيهقي رواه عن ابن عباس. Wal imam bil lafzil jam'i itu matan. Jadi bacaan qunut yang kita baca itu dipanggil qunut masnun. Sebab qunut dia ada, ini riwayat siapa? Hasan lah. Hasan bin Ali ke riwayat Abu Hurairah? Ibn Abbas. Hadis yang mula-mula sekali daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bukan Hasan. Dengan Sayyidina Abu Hurairah. Okey. Ini dipanggil qunut masnun, qunut ma'thur. Dia ada satu lagi dipanggil qunut Umar. Kemudian jadi ada dalam riwayat yang lain riwayat siapa? Baihaqi dengan lafaz wala ya'izzu man 'adait. Ada setengah riwayat tabarakta, tak ada rabbana. Jadi kita baca sempurnalah, ada rabbana. Kemudian imam baca dengan lafaz jamak. Seterusnya baca balik. Wal imamu bil lafzil jam'i. Wal imamu bil lafzil jam'i li'anna al-Baihaqi rawahu 'an Ibn Abbas aidan bil lafzil jam'i. Kemudian fahumila 'ala al-imam. Fahumila. Jadi dalam riwayat yang lain Allahumma hdina, riwayat Ibn Abbas, maka ditanggung Allahumma hdina itu atas bacaan imam. Duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya. Kemudian ada dua wajah dalam mazhab Syafi'i. Adakah disunatkan berselawat di dalam qunut? Pendapat yang sahihnya sunnus salah, disunatkan berselawat di dalam qunut. الحسن بن علي Bacalah betul-betul. وما تقدم مع زيادة فاء في إنك فإن في إنك وواو في إنه بلفظ وصلى الله على النبي وألحق به قنوت الصبح. Jadi kena tahu apakah dalil membaca selawat dalam qunut subuh. Maka ada riwayat yang kita panggil qunut hasan. Qunut hasan maksud qunut yang diriwayatkan daripada Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi qunut daripada Sayyidina Al-Hasan ni adalah qunut yang paling sempurna. Sebab dalam qunut tersebut pertama ada selawat wa sallallahu, dan dalam qunut tersebut dia ada fa innaka taqdi. Dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah innaka taqdi sahaja. Kemudian ada satu lagi tambahan apa tadi? Fa waw pada perkataan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu. Faham? Maka dikumpulkan semua riwayat-riwayat yang ada, maka dituliskan dalam kitab. Baca kunut macam ni. Kamu tak perlu tahulah datang daripada mana, sumber mana, adalah sumbernya untuk orang awam lah. Tapi kita yang belajar, rupanya dalam setengah riwayat tak ada fa, setengah riwayat ada fa. Maka dalam menghimpunkan zikir tersebut, ambil yang paling sempurna. Walaupun diambil secara runcit daripada pelbagai riwayat, seperti mana yang kita pernah sebutkan perihal doa yang dibaca selepas wuduk, yang kita baca dengan sempurna, dia datang daripada dua riwayat ataupun tiga riwayat yang berbeza-beza. Baca. Jadi kunut yang Sayyidina Hasan ni diriwayatkan Nabi baca dalam sembahyang witir yang ada selawat tu. Maka telah diilhaqkan, diberi hukum yang sama kunut subuh, iaitu seperti mana ada riwayat dibaca dalam witir, dalam baca dalam sembahyang subuh ada selawat, tak ada riwayat. Faham? Tetapi oleh kerana hukum dia sama, ini pun kunut, ini pun kunut. Faham? Bukan benda yang berbeza. Maka oleh kerana yang dibaca dalam witir itu adalah kunut, kita ambil dari segi dia adalah kunut, maka yang baca sembahyang subuh pun adalah kunut. Tidaklah sembahyang witir lebih aula daripada sembahyang subuh, sehingga sembahyang witir ada selawat, sembahyang subuh tak ada selawat.
Maka kita dalam istinbat kita tak semestinya memerlukan riwayat yang soreh. Kena sebut baru boleh isbatkan. Itu orang yang tak reti je akan istinbatkan macam tu. Maka diilhaqkan, maka kemudian cuma muqabil sahih dia berpegang kepada lam tarid, adamul wurud. Kita kata betul adamul wurud tetapi tidak menafikan masyru'iyah. Adamul wurud la yunafil masyru'iyah. Tidak warid tak menafikan benda itu disyariatkan sebab kita ada sumber yang lain yang menjadi sandaran dalam hukum selain daripada sebut nas secara soleh. Kemudian dibahaskan pula masalah angkat tangan. Angkat tangan disunatkan ke dalam qunut? Kenapa ada perbahasan ni? Sebelum tu ada kitab, ada Salasu Rasail. Bagus dapatkan cetakan Darul Basyair. Ya, antara pencetak yang bagus juga Darul Basyair Islamiyah. Basyair ini bagus. Darul Basyair inilah yang banyak mencetak kitab Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Jadi boleh kita rumuskan kutub ataupun muallafat Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ni adalah muallafat yang perlu ada. Maksudnya apa sahaja karya beliau, kalau kita mampu beli, kita beli. Sebab sangat mufid dan bermanfaat. Dan beliaulah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah orang yang memperkenalkan ulama India kepada ulama Arab. Dan beliau berkhidmat kepada kitab-kitab ulama India, khususnya kitab Syekh Abdul Hayy, Abul Hasanat Abdul Hayy Al-Laknawi. Itu pun sama juga. Kitab Abul Hasanat Abdul Hayy Al-Laknawi antara kitab yang kalau kita jumpa je kita beli. Maksudnya tak pernah yang tidak bagus. Semua karyanya adalah karya yang terbaik. Apatah lagi dibeli bersama tahqiq Syekh Abdul Fattah, dia menambah lagi kebagusan dan nilai kepada karya tersebut. Abul Hasanat Abdul Hayy bin Abdul Halim Al-Laknawi. Apa sebut tadi ya? Darul Basyair Al-Islamiyah. Darul Basyair Islamiyah ada mencetak kitab tentang masalah Thalasu Rasail. 3 risalah tentang masalah doa ni. Baca doa lepas sembahyang ni. Faham? Tentang masalah baca doa lepas sembahyang. 3 risalah. Risalah itu ada ulama Maghrib, ada risalah ulama Yaman dan ada risalah ulama India. Maksudnya ketiga risalah itu menjurus kepada keputusan yang sama lah. Sebab benda itu dipolemikkan, biasalah. Jadi kita baca dan di situ ada sumber dalil-dalilnya. Okey, kembali kepada masalah mengangkat tangan di dalam qunut. Kenapa ada khilaf dalam masalah ni? Sebab kalau ikut kias, dia kaedah dia dalam sembahyang, semua doa yang dibaca dalam sembahyang tidak diangkat tangan. Semua doa yang lain. Contohnya doa iftitah, ada angkat tangan? Tak ada kan? Dia kena bezakan doa yang dibuat dalam sembahyang, doa yang dibuat luar sembahyang. Doa yang dibuat luar sembahyang disunatkan angkat tangan. Bahkan ulama mengatakan hadis tentang mengangkat tangan ketika doa itu dia adalah hadis mutawatir maknawi. Tawatur maknawi. Tawatur maknawi maksudnya dalam pelbagai kejadian, peristiwa, Nabi angkat tangan dalam ketika berdoa. Itu jelas. Tapi dalam sembahyang, konsep dia doa asalnya tak angkat tangan. Sebab apa? Sebab asalnya dalam sembahyang ni mengurangkan sebarang pergerakan luar daripada pergerakan sembahyang. So mengangkat tangan tu dikira pergerakan luar yang bukan pergerakan sembahyang. Kalau ikut muqtadal qiyasnya tak ada, angkat tangan tu tak ada. Sebab dia menambah pergerakan. Itu wajah muqabil. Kita kata qiyas itu adalah qiyas yang muktabar kalau tak sabit Nabi angkat tangan. So kalau sabit maka didahulukan yang sabit. Macam biasa. Kalau tak sabit memang itulah pendapat yang muwafiq dengan qiyas. Baca.
والثاني قاسه على غيره من أدعية الصلاة. Pendapat yang pertama, والصحيح سن رفع يديه فيه لما تقدم في حديث الحكيم. sebab sabit Nabi ketika baca Quran angkat tangan. Pendapat yang kedua dia qiyas. Macam kita sebut tadi lah, qiyas itu memang muktabar, betul itu. Qiyas itu dah memang muafiq dengan semua syarat qiyas. Tetapi ada satu syarat qiyas tidak bertentangan dengan nas. Kalau bertentangan nas, kita tinggalkan qiyas dan kita pakai nas. Kemudian والثاني قاسه على غيره من أدعية الصلاة كما قيس رفعه فيه على رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه كلما صلى الغداة يدعو على الذين قاتلوا. qasahu ala قاسه على غيره من أدعية الصلاة كما قيس رفعه فيه على رفع kama qisa الرفع ar-raf'u lagi فيه على رفع النبي صلى الله عليه وسلم lagi يديه كلما صلى الغداة يدعو على الذين قتلوا أصحابه القراء ببئر معونة. رواه البيهقي. lagi والصحيح أنه لا يمسح وجهه أي لا يسمى ذلك لعدم وروده. nampak, sebarang pergerakan luar dalam semayang kita minimalkan. Kalau ada sabit kita buat, kalau tak ada, walaupun ikut kiasnya ada, tapi kita kira tak ada. Contohnya, disunatkan kalau luar semayang, lepas doa sapu muka. Jadi kalau kita ambil kias, kita kata seperti mana di luar semayang disunatkan bila lepas doa sapu muka, maka dalam semayang pun sama. Faham? Baca sekali lagi. والصحيح أنه لا Jadi يمسح muqabil sahih mengatakan ya disunatkan sebab dia kias dengan doa lepas semayang, luar semayang. Tetapi kias itu dengan kias ma'al farid. Kena bezakan. Urusan dalam semayang ni tak sama dengan urusan luar semayang. Asalnya sebarang pergerakan luar kena ada sabitan. Maka ada sabitan bahawasanya sapu muka ada. Tak ada. So bila tak ada, dia ditiadakan. Baca. والصحيح أنه لا يمسح وجهه أي لا يسمى ذلك لعدم وروده. Nampak tak? Faham tu. Kan semua kias tu sahih. Kemudian فالثاني يدخله في حديثه سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. nampak? Fa idza faraghtum famsahu wujuhakum. Betul lah tu. Hadis Imam sabit, tapi ni untuk luar semayang. Famsahu biha wujuhakum. لكن قال أبو داود روية من طرق كلها واهية والخلاف كما قال الرافعي إذا قلنا يرفع يديه فإن قلنا لا فلا يمسح جزما. وسكت عن ذلك في Siapa kata tadi? Ibni Abi Daud ke Abu Daud? أبو داود. Imam Abu Daud telah mengatakan riwayat tadi tu yang salullaha lafaznya. سلوا الله ببطون أكفكم. Hendaklah kamu memohon dengan Allah dengan ni butun. Jangan memohon Allah dengan belakang. Faham? Salullaha bi butuni akuffikum wala tas'aluhu bi dhuhuriha. Kemudian fa idza faraghtum. Jadi itu dia punya maudhul istishhad dia. Bila kamu dah selesai, maka sapulah muka. Satu jawapan kita, hadis ni dhaif lah. Yang kedua, kalau hadis ni sabit pun dia adalah urusan di luar solat. وسكت عن ذلك في روضة للعلم به. Tetapi yang kata ada khilaf disunatkan sapu muka ke tak sapu muka ke, ini dibina atas pandangan yang mengatakan disunatkan angkat tangan ketika doa. Kalau orang tu dia kata tak disunatkan ketika baca kunut untuk angkat tangan, maka automatik lah tak adalah istilah sapu muka. Sebab sapu muka adalah cabangan daripada angkat tangan. Mazhab Hanafi baca kunut kan. Mazhab Hanafi baca kunut semasa sembahyang witir, tetapi tidak angkat tak angkat tangan. Baca. والصحيح أن الإمام يجهر به للإتباع في ظاهر حديث الحاكم المتقدم. Lil apa? للإتباع Ittiba. في
في ظاهر حديث الحاكم المتقدم. Imam baca dengan kuat, Allahumma hdina fi man hadait, hadis Hakim yang telah lalu. Kemudian والثاني لا Muqabil kata imam tak baca kuat, sebelahan. كسائر الأدعية. Nampak tak? Dia kias. Sama dia guna, kita jawab dengan jawapan yang sama. Dia kata kias je. Dia kan saya dah sebut itu asalnya semua doa dalam sembahyang dibaca perlahan walaupun imam. Contohnya imam, doa kunut baca kuat ke perlahan? Perlahan. Tasyahud kuat ke perlahan? Perlahan. Kalau kita ikut kias konsep doa dalam sembahyang adalah perlahan, sepatutnya kunut pun baca perlahan. Betul? Kiasnya begitu. Tetapi oleh kerana warid Nabi baca kuat, barulah kita telah keluarkan kunut daripada kias yang biasa. Maka kunut disunatkan baca kuat. Kemudian أما المنفرد فيسير به جزما. tak ada khilaf. Untuk munfarid dia kembali kepada asal. Sebab tak ada dalil yang munfarid ni membaca kunut dengan kuat, maka kembali kepada asal. Sebarang doa yang dibaca dalam solat dibaca dengan perlahan. Dua doa yang dibaca dengan kuat, pertama doa kunut, yang kedua doa amin. Amin kan doa. Baca dengan kuat. والصحيح بناء على جهر الإمام به أنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء. Yu'aminu. يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء. وأوله إنك تقضي. والثاني يؤمن فيه أيضا. وألحق المحب الطبري الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء فيؤمن فيها. هذا إن سمع الإمام. Sekali lagi baca. الصحيح بناء على جهر الإمام به. Jadi kemudian habis. Makmum pula nak kena buat apa ni bila imam baca kunut? Ada khilaf. Muktamadnya apa? Kalau imam baca kunut dengan kuat, maka أنه يؤمن المأموم. makmum membaca amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. ويقول الثناء. Untuk sanak makmum membaca bersama-sama imam. Sanak tu iaitu daripada perkataan innaka taqdi ataupun fa innaka taqdi. Itu dipanggil sanak. Kemudian والثاني يؤمن فيه أيضا. Muqabil kata pada sanak pun dia kata amin. Fa innaka taqdi wa la qada alaik, amin. Kemudian وألحق wa alhaqa المحب الطبري الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء فيؤمن فيها. هذا إن سمع الإمام. Sekarang ni ada perbahasan di kalangan ulama Syafi'i, selawat atas Nabi ni dia dikira doa ke dia dikira sanak? Faham? Dia dikira jumlah khabariyah ke dia dikira jumlah insya'iyah? Kalau dia jumlah insya'iyah dia doa. Kalau dia jumlah khabariyah dia sanak. Sanak ke doa? Maka Al-Muhibbut Tabari mengilhakkan salawat itu pada apa? Pada doa. Maksudnya pada masa selawat makmum tak baca selawat. Dia baca sampai habis sanak. Masa selawat dia hanya mengatakan apa? Amin. Amin. Dan sebahagian ulama Syafi'i juga mengatakan selawat itu adalah merupakan apa? Termasuk dalam sanak. So bila termasuk dalam sanak, makmum juga membaca selawat. Sallallahu ala sayyidina. Tapi amalan kat tempat kita cuba kita tengok. Bila fa innaka taqdi, imam baca perlahan. Bila selawat baca kuat balik. Apa maksudnya? Maksudnya atas ilhaq Tabari tadi, Muhib Tabari, bahawasanya selawat itu adalah doa. Sebab itu dikuatkan. Seperti mana doa sebelum sanak itu kuat, maka ini pun kuat. Untuk memberi isyarat dia adalah doa. Maka kita baca amin, kita tidak perlu selawat. Kemudian hadha ni maksudnya makmum akan mengaminkan kalau dia dengar. Ini pun saya dah terangkan hari itu. Kalau kita dengar bacaan imam surah, maka kita tak disunatkan baca surah. Tapi kalau semayang itu semayang jahri, tapi tak dengar imam baca surah, sebab
tak dengar semua sekali lah. Maka adakah lepas kita baca Fatihah kita diam je? Tak, kita baca surah. Faham? Walaupun sembahyang maghrib dan sembahyang isyak yang asalnya tidak disunatkan baca surah bagi makmum. Hadza in sami'a, kalau dia dengar bacaan imam. Adapun kalau dia tak dengar bacaan imam, dia pun turut membacanya. فإن لم يسمعه لبعد أو غيره Qanata. Maka dia kalau dia tak dengar, maka dia qunut. Dia pun mula daripada awal, Allahumma hdini fi man hadait. Faham? Walaupun dia makmum. كما يقنط بناء على أنه يسر. Kemudian ويشرع القنوت أي يستحب في سائر المكتوبات أي باقيها للنازلة كالوباء. sekarang ini masuk pula pada qunut nazilah. Qunut ini disunatkan pada 3 tempat. Qunut subuh, qunut witir, qunut nazilah. Daripada 3 qunut ni, 2 qunut adalah sunat abad, 1 tidak, iaitu qunut nazilah. Jadi kalau tak qunut nazilah ni tak adalah sujud sahwi ke apa, tak ada, sebab dia bukan sunat abad. Baca. للنازلة كالوباء والقحط. قال في شرح المهذب. Okey, untuk qunut nazilah sekarang ni pun dibuat ni, kalau Selangor qunut nazilah diarahkan buat. Qunut nazilah ni akan dibaca sekiranya berlaku musibah yang umum. Faham? Bukan dia anak dia sakit dia baca qunut nazilah. Tak ada. Faham? Qunut nazilah ni adalah bila nazilah. Nazilah ni maksudnya musibah yang turun datang, yang umum. Kalau musibah berlaku pada individu, tak ada. Tak disyariatkan qunut nazilah. Ataupun musibah itu berlaku kepada individu tapi kesan dia pada umum. Ulama bagi contoh, satu orang ulama yang besar telah ditangkap contohnya oleh orang kafir. Jadi musibah tu nampak individu kan, tapi dia sebenarnya kesannya pada umum, pun disunatkan qunut nazilah. Baca. قال في شرح المهذب والعدو. لأنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتل أصحابه القراء ببئر معونة. رواه الشيخان. Kemudian ويقاس غير العدو عليه. Dia qunut nazilah ni sabitnya melalui apa? Kes bi'r ma'unah. Faham? Yang Nabi baca qunut setiap waktu solat. Doakan untuk ni yang telah bunuh 70 orang qurra'. Maka telah dikiaskan maksudnya kita ambil point tu. Kenapa Nabi baca qunut nazilah? Maka dikiaskan apa saja peristiwa yang serupa dengan itu, maka disunatkan nazilah. Faham? Sebab tu ada setengah negeri, kita pergi kat belah mana dia orang cerita, Aceh ke mana, sepanjang tahun mereka sembahyang qunut nazilah. Sepanjang tahun. Sebab dia kata musibah orang Islam ni ada je mata-rata kat seluruh dunia. Jadi kita baca qunut nazilah setiap waktu sepanjang tahun. لا مطلقا على المشهور. لا مطلقا على المشهور. Sebelum tu ويقاس غير العدو عليه. Lagi? لا مطلقا على المشهور. Lagi? لعدم وروده في معاد النازلة. Faham? Jadi kita hanya boleh disyariatkan untuk baca pada nazilah lah, yang sifat dia macam saya sebutkan tadi. Tapi kalau dia saja nak baca qunut, tak ada apa-apa nazilah, tidak disyariatkan. So apa kesan dia? Kesan dia tadi kita dah sebutkan, memanjangkan i'tidal, membatalkan sembahyang. Jadi kalau satu orang tu dia pergi baca qunut pada surah yang tidak disyariatkan baca qunut, maka pembacaan qunut itu dikira memanjangkan rukun pendek, boleh mengakibatkan sembahyang batal. Faham? Yang boleh maksudnya yang diberi kerukhsah itu kalau dia baca zikir yang disyariatkan dalam i'tidal. Kalau dia baca zikir yang tidak disyariatkan, maka dia kembali kepada asal. Lalu memanjangkannya itu boleh membatalkan sembahyang. Baca. والثاني Atas qaul bahawasanya i'tidal itu rukun qasir. Sebab ada ulama
mengata sebaliknya. Muktamadnya rukun qasir lah. Kemudian والثاني يتخير بين القنوت وعدمه لأنه دعاء ويجهر الإمام به في السرية والجهرية ومحله اعتدال ركعة الأخيرة. faham? Kunut nazilah ini adalah apa? Semayang jihri ke, semayang sirri ke, tetap baca kuat. Dan nak baca kunut itu di mana? Rakaat terakhir setiap semayang. Kemudian seterusnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Kenapa Sarawak lepas tu? Lepas tu mesti orang Sarawak. Kenapa langkah macam ni? Ha? Memang macam tu urutan dia. Kenapa? Ha? Dia dah baca dulu. Dia dah baca dulu. Habis. Kunut dah habis. Ada soalan sebelum masuk sujud? Untuk bacaan salah memang ada wali kalau baca ulang. Ada wali kalau baca ulang. Ada warid ke ucapan? Untuk imam. Memang ada keadaan yang imam boleh baca cepat. Memang ada keadaan Dalam masalah duduk kunut, adakah imam membaca kuat atau perlahan? Ada dua pandangan. Khilaf tu khilaf sahih. Khilaf sahih ke khilaf? Sahih. Maksudnya Muqabil mengatakan seluruh kunut baca perlahan. Pendapat yang muktamad seluruh kunut baca kuat. Okey? Ini untuk imam. Makmum tak ada khilaf. Makmum baca perlahan. Makmum baca perlahan apa? Sana. Wa yaqulu ma'mum sana sirran. Makmum itu dia akan membaca sana secara perlahan. Dan dia akan mengaminkan secara jahar. Betul tak? Jadi makmum amin secara jahar. Macam amin dalam Fatihah baca jahar, amin dalam kunut pun baca jahar. Yang diamalkan di tempat kita, di Kemboja pun sama, betul tak? Indonesia pun sama, di Malibar pun sama. Malibar ni mazhab Syafi'i, India Selatan. Maksudnya apa? Maksud sama apa? Maksudnya ada kuat, ada perlahan. Macam kita amalkan lah. Kalau kita tengok dalam kitab lah, dalam kitab, setakat yang kita baca yang ni je, kitab banyak. Zahir ibarat. Dia kata wa yajharu bihil imamu. Faham? Imam membaca nya apa? Nya kunut. Nya tu bukan kembali kepada doa. Ada ke ibarat sebelum tu doa, perkataan doa? Ada tak? Tak ada. Hi tu kembali kepada kunut. Faham? Bila sebut kunut, kunut ni apa? Kunut ni ada dua. Pertama doa, yang kedua sana. Semua itu dipanggil kunut. Allahumma hadina pun kunut, fa innaka taqdi pun kunut. Faham tak? Jadi berdasarkan sahih ibarat ini, seluruh kunut dibaca dengan kuat oleh imam. Wa yajharu bihil imam. Makmum lah. Ni imam. Hi itu kembali kepada semua, bukan kembali kepada doa sahaja. Maka jawapannya apa? Jawapannya membaca itu adalah dengan kuat semuanya sekali. Semuanya sekali. Bagaimana pula yang kita buat separuh perlahan, separuh kuat? Bukan kita aja buat ni. Masalahnya ada negara-negara lain, yang negara mazhab Syafi'i kan. Maksudnya membudaya benda tu. Bukan
Bukan sekelompok manusia je buat. Membudaya. Malibar sana. Malibar ni ulama Syafi'i hebat-hebat. Pengarang Fathul Mu'in kan Malibar. Jadi apa jawapan dia? Jawapan dia ikut suka. Maksudnya jawapan dia oleh kerana menjaharkan dan memperlahankan, dia bukan sunat apa, dia sunat hai'ah. Dia tak ada apa-apa kesan lah. Faham tak? Dia tak ada kesan jadi makruh ke, misalnya kan. Mungkin ini kemungkinan dibuat oleh ulama terdahulu untuk membezakan antara doa dan juga sanak, untuk bezakan supaya makmum tahu bilakah waktunya dia mula membaca fa innaka taqdi. Faham tak? Bila dia mula membaca. Jadi ajam, ulama kan dia nak kena tarbiyah masyarakat. Jadi ajam ni dia kena ajar. Maka semasa dalam solat, maka dia bezakan nada suara. Untuk apa? Doa kuat sikit. Untuk sana perlahan supaya apa? Dapat tahu dia punya border ni. Orang ajam tak sama dengan orang Arab kan. Jadi kena orang awam pula. Maka dibuat begitu supaya mereka tahu di border mana yang mereka dah sepatutnya mula membaca fa innaka taqdi wala yuqda alik. Faham? Dibuat begitu. Dan satu lagi, diperlahankan sedikit supaya makmum itu boleh membaca. Sebab kalau makmum itu imam baca kuat juga, takut dia tak boleh nak baca fa innaka taqdi wala yuqda, dia tak boleh nak baca. Sebab suara imam tu mengganggu pembacaan dia. Kenapa pula ulama nak ejah-ejah macam tu? Kuat-kuatlah. Faham? Oleh kerana perkara itu dia adalah perkara yang bukan melibatkan sunat ab'ad, sunat hai'ah, masalah perlahan dan kuat. So ejaznya tidaklah memberi apa-apa kesan yang terlalu besar. Apatah lagi didasari oleh ta'lim. Faham? So kalau tempat yang sudah establish, kita baca kuatlah. Begitulah jawapan dia. Faham? Tidak perlu dibahaskan ini sehingga membawa balah. Sebab itu kita dah sebelum pergi Yaman lagi, masa Syekh Adai datang sini, tanya soalan ni pada Syekh. Maka Syekh sebut, perkara pertama sebut, dia kata kuat dan pelan ni sunnah hai'ah. Jangan kerana membahaskan sunnah hai'ah menimbulkan pergaduhan. Faham? Kalaulah tempat tu dah lama dah orang baca macam tu, kuat pelan. Kalaulah kita buat lain, dia jadilah orang awam tak faham. Dia jadi balah besar. Jadi tidak berbaloi berbalah kerana nak memperjuangkan benda yang seperti ini. So biar dulu, dia buat je, tak ada masalah. Kalau dia dah boleh, maknanya orang hormat dia, orang dengar cakap dia, dia ubahlah. Faham? Seperti mana di Masjid Siptaling lah, kita dah buat ni dah lama dah. Sebab ada orang bahas isu ni dalam Facebook lah. Dia bahas isu ni macam maknanya terlalu serius sampai nak membodohkan orang yang mengekalkan baca macam ni. Itu tak betul lah. Faham? Tidak mengetahui martabat sesuatu masalah. Macam di Yaman, Syekh kata di Yaman guru dia pun baca macam ni. Itu yang kita pelik. Guru Syekh yang ajar fiqh Minhaj ni, Syekh Daud Battah, pun baca macam ni. Itu tak tahu apa jawapan dia. Sebab kalau di luar ni mungkin ajam kan, sebut tadi ta'lim. Tapi bila kata di Zabid pun baca macam tu. Ada perlahan, ada kuat. Jadi mungkin zahirnya diperlahankan sikit supaya orang ni boleh baca. Kalau suara tu kuat sangat, orang awam ni dia tak boleh nak baca tu fa innaka taqdi. Jadi diperlahankan suara. Diperlahankan lebih sedikit. Jadi kita kekalkan, jadikannya jahar juga. Sebab jahar ni cukuplah dengan suara kita didengari. Kuat tak kuat tetap dipanggil jahar. Faham? Jadi masa Allahumma di ni kuat, tapi masa fa innaka taqdi perlahankan sikit. Tapi masih tak keluar daripada jahar. Tak keluar daripada jahar.
maka kekallah dia mengamalkan wa yajharu bihil imam, dalam masa yang sama dia dapat meraihkan makmum supaya boleh baca bersama-sama dengan dia. Maka itu adalah hikmatun, apa ni kata, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Betul? Duduk. Apa yang tanya? Ha? Itu kan soalan fiqh. Faham? Soalan tu tanya dalam miskat. Faham tak? Itu kan soalan fiqh. Itu soalan sejarah. Yalah, itu kan soalan fiqh. Fiqh kita tak bahaskan dalil secara umumnya lah. Dalil muqaranah. Dalil maksudnya dalil muqaran dengan mazhab lain. Itu baca dalam miskat. Betul. Dalam fiqh kita baca dalil, apa dalil mazhab Syafi'i, isbatkan benda tu, bas. Ada dalil lain menunjukkan itu bahasan dalam fiqh muqaran ataupun dibahas dalam belajar hadis. Dalil tu ada panjang ni, baca dalam majmu'. Berpuluh muka surat Imam Nawawi tulis untuk isbatkan. Faham? Kalau fiqh hasilnya ya disunatkan, bas. Bila disunatkan itu bukan fiqh, itu adalah tarikh. Tapi walhasilnya semasa awal disyariatkan kunut, disyariatkan solat, maksudnya Nabi turun Isra Mi'raj tu, tidak ada lagi membaca kunut di dalam sembahyang. Faham? Dia bermula daripada peristiwa Bir Ma'unah. Mula-mula Nabi baca setiap waktu. Kemudian Nabi hanya baca waktu subuh, dan begitulah sehingga Nabi wafat. Maksud itu dalil daripada segi mazhab al-Imam Syafi'i. Jumhur tak ada kunut dalam sembahyang subuh. Hambali tak ada. Maliki tak pasti. Hanafi tak ada, Hambali tak ada. Jadi itu bukan masalah fiqh. Itu masalah muqaranah, kerana bahas jadi panjang. Baca sendiri bahasan dia. Ada soalan lain? Berkenaan dengan orang yang dia nak baca pendek dia pula. Ada Kunut pendek lah. Dia baca, contohnya dia baca Allahumma hdini fiman hadait, kemudian dia nak terus Dia terus fight wa sallallahu ala macam tu. Kenapa dia nak baca macam tu? mungkin tak cukup masa ke, tapi masih nak amalkan sunat dia. Okey. Soalan dia boleh tak? Soalan ni boleh tak? Boleh tak, mungkin ada dia punya, ada bahasan ke apa dalam kunut ni dia ada macam rukuk kan. Kita ada sesempurna rukuk, ada sekurang-kurang rukuk kan. Bila kita kata sekurang-kurang tu maksudnya sekadar menunaikan aslus sunnah. Itu ibarat yang digunakan ulama. Sekadar menunaikan aslus sunnah. Satu. Yang kedua, yang sempurna lah. Jadi fahamlah, bila yang sempurna tu kita baca kunut dengan sempurna, seperti yang diriwayatkan. Kalau sekadar dia dikira telah baca kunut, dengan erti kata dia tidak dikira tak baca kunut. Sebab kalau dia dikira tak baca kunut, dia disunatkan sujud sahwi. Di situ dia punya point dia. Kita nak hukum dia ni kena sujud sahwi ke tak sujud sahwi, maka cukup untuk dia menggugurkan tuntutan sujud sahwi dengan dia melakukan aslus sunnah, asalkan baca kunut. Okey. Bagaimana tertunainya aslus sunnah? Dengan dia baca apa sahaja. Apa sahaja yang namanya doa dan juga sanad dan juga selawat. Faham? Maksudnya kalau dalam bacaan dia tu ada elemen doa, apa pun, lafaz apa pun,
ada elemen sana dan selawat pada Nabi, sahabat, keluarga, maka dia dikira telah apa? Membaca kunut, dan dia tidak disunatkan sujud sahwi. Dalam kitab dia bagi contoh doa Allahumma ghfirli, sana ya ghafur, kemudian diselawat sampai habis. Selawat penuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Tetapi kalau seseorang membaca kunut yang warid, Allahumma dini, dia tinggal satu huruf pun dia kena sujud sahwi. Kena bezakan. Dia tinggal mana-mana perkataan yang warid, mana-mana. Kalau dia baca pendek Allahumma fil ghafur boleh, pendek je. Tapi kalau dia baca kunut yang warid, dia tak boleh buang mana-mana kataan. Kalau dia buang, dia kena disunatkan sujud sahwi. Itu khulasah dia. Allahumma hdina fi man hadait. Contohnya kita baca wa'afina fi ma afait, kita baca yang lepas tu. Panjang juga, lebih panjang daripada Allahumma fil ghafur kan, sujud sahwi. Contohnya dia tinggal selawat pada keluarga tersebut, wa ala ali, sujud sahwi. Okey, soalan lain? Carilah dalam kitab, adalah ibarat dia. Sebelum kita nak pergi lagi, kena faham konsep belajar fiqh ni. Kamu tak boleh hanya semata-mata berpegang pada apa yang ustaz cakap. Macam apa yang saya jawab ni kan. Dia apa yang ustaz cakap ni panduan, supaya kita terpandu. Kalau masalah macam ni, tafsiran dia macam ni, ataupun nak cari dalam kitab ni. Sebab fiqh ni ilmu nakal. Dia bukan macam belajar hadis tu. Macam ustaz cara, makna hadis ni adalah dia dapat ilhamat dia. Memang boleh hadis, tapi fiqh tak boleh macam tu. Nakal. Macam mana sebut dalam mazhab, macam tu lah. Jadi yang sebetulnya, macam apa yang saya cakap ni, kita tahu kat mana dalam kitab sebut macam tu. Mata kita tengok sendiri dalam kitab tu. Itu baru betul belajar fiqh. Dia tak boleh berpada dengan nanti bila orang tanya, ustaz saya cakap macam tu, dia tak jadi hujah. Faham tak? Selepas diberitahu, kita sendiri cari dalam kitab kat mana masalah itu ditulis. Tak boleh berpada dengan buku, apa yang dicatat dalam buku. Itu semua hanya panduan sahaja. Biar mata kita sendiri jatuh pada ibarat tersebut, barulah orang tu dipanggil menguasai fiqh. Dia tahu di mana ibarat-ibarat tu berada. Apa dia? Apa dia? Fatihah. Kalau makmum tu dia baca Fatihah belakang imam, apakah dobit bacaan tu lah tadi, sehingga dia tak mengganggu orang sebelah. Dobit dia sehingga orang sebelah tak dengar. Apa beza sir dengan jahar? Beza dia mudah aja. Kalau sir ni yusmi'u nafsahu, kalau jahar yusmi'u ghairahu. Faham? Dalam semua masalah yang ada sir dengan jahar, itulah maksud dia. Cuma kalau Jumaat dia ada tambah lagi, jahar tu kena kuat lagi suara, baru dipanggil jahar. Kalau Jumaat dia kena kuatkan suara dia sehingga sekira-kira 40 orang boleh dengar. Sebab dia ada syarat khas kan. Macam azan kita belajar, syarat azan ni kena jahar kan, untuk azan untuk orang lain tu. Kalau dia azan sir, tak sah dalam keadaan azan itu untuk orang lain. Kalau dia azan untuk diri sendiri, yusmi'u nafsahu. Samalah juga sir dengan jahar ni. Kalau mazhab Hanafi lagi berat. Siapa yang benda sir dia buat jahar, jahar buat sir, sujud sahwi. Sebab tu mereka terlalu berat dalam masalah imam tempat kita kadang baca kuat sangat sembahyang sir. Imam ni baca sir, baca jahar. Betul tak? Kita dengar dia baca apa? Satu pakai pembesar suara lah, tapi sebenarnya iktibarnya bukan suara pembesar suara.
dalam fiqh ni iktibarnya suara asal. Kalaulah dia tak pakai pembesar suara, kita boleh dengar tak suara dia? Boleh dengar, maka dia dikira jahat. Tapi kalau dia pakai pembesar suara, kita dengar. Tapi kalau dia tak pakai, kita tak dengar, maka dia sebenarnya sir. Jadi kalau imam tua-tua ni, Bismillahirrahmanirrahim, memang suara tu jahat. Mazhab Hanafi masalah, dia susah nak ikut imam macam tu sebab dia kena sujud sahwi. Jadi dia kalau keluar jemaah kat sini, kalau ada imam macam tu, dia payah nak ikut. Faham tak? Mazhab Syafi'i tak adalah macam tu. Tapi benda tu kalau dibuat mudawamah, dia boleh jadi makruh kan, walaupun itu sunat. Untuk imam, untuk makmum yang tadi itulah. Dia punya tashwish tu, kalau tashwish dia tashwish yang ringan, makruh je. Kalau tashwish dia sampai orang tak boleh baca, haram. Faham? Itu kaedah tashwish secara umum. Dalam Bughiyah ada tashwish secara umum. Contohnya orang tengah semayang, kita bising, tashwish. Ini pun pelajar, kena belajar kat Septaling. Bila ada orang semayang ni, buat bising sebelah tu, sembang kuat. Jadi kalau tashwish itu tashwish yang sehingga dipanggil fahish, maka haram. Kalau tashwish tu tashwish yang biasa je, makruh. Samalah dalam semayang pun sama. Kecuali kalau dia sakit lah. Dia sakit macam mana? Suara tak ada. Orang yang tak ada suara, suara paling perlahan adalah suara yang boleh didengari oleh orang lain kan. Sebab kalau dia cakap pelan, tak keluar suara. Waktu suara apa, hilang kan. Itu jelas lah. Tapi kalau dia boleh, maka begitulah hukum dia. Ini tajuk lain. Tanya tentang kunut je tadi. Hantar baca Fatihah ke? Dah Nafi kan? Dah Syafi'i lah. Dah Syafa'. Yang tu lah kadang-kadang tu maksudnya kalau ada bunyi yang menyebabkan dia tak dengar. Maksudnya bunyi kipas, kalau tak ada kipas, kita buka tak ada siapa lagi dia baca lagi slow pun dia boleh dengar. Tapi ada sebab bunyi kipas ke atau bunyi lain-lain, dia kena kuat yang bunyi dia yang dikira yang mana yang dalam keadaan tak ada bunyi ke. Okey. Dia rukun qauli ni, dia punya syarat dia ni, rukun qauli punya syarat an yusmi'a nafsah. Kalau dia baca sampai dia sendiri tak dengar, tak sah. Rukun qauli dia tak sah. Kemudian benda ni dah belajar dah lan safinatus shalah. Yang dimaksudkan dengan memperdengarkan dirinya iaitu pada suasana yang mu'tadil. Jadi dia kata kalaulah ada bunyi laghat, bunyi bising, ada construction kan, ataupun ada orang sapu-sampah kat luar tu, bising, itu pun kena tegur kat, bising. Sebab saya sensitif dengan suara bising, tak boleh dengar. Jadi dipakailah penyapu kan. Kena jumpa bos dia, pakai tu bunyi sapu sampah je pun, pakai penyapu. Lebih lambat lah pakai penyapu kan. Ataupun cipta alat tak ada bunyi, tak boleh buat. Bunyi tak ada, boleh buat, tapi mahal. Bising. Ataupun dia tu pekak, somam. Dia bukan pekak sampai tak dengar, tapi dia ni nak bagi dengar kat telinga ni, dia kena loudspeaker. Macam orang yang telinga tak dengar kan cakap kuat. Jadi adakah segi tuntutan tu dia mesti loudspeaker? Dia kena loudkan suara dia, kuatkan suara dia sampai dia dengar, barulah sah bacaan Fatihah dia. Ataupun dia kena kuatkan suara sampai dia boleh dengar mengatasi suara bising tu. Kalau dia baca, dia tak dengar sebab gangguan suara, maka jadi tak sah. Tak. Iktibarnya kalau semua benda ni tak ada, dia dengar, maka bas. Yang disyaratkan adalah jahar bil fi'il, sama' bil quwwah. Faham? Jahar tu bil fi'il,
Bil fi'il tu memang dia jahar sebenarnya. Cuma ada benda lain halang suara tu. Tapi dengar bil quwah. Bil quwah tu maksudnya walaupun dia tak dengar bil fi'il, tapi bil quwah tu maksud andainya halangan-halangan suara ni tak ada, dia boleh dengar sudah memadai. Faham? Kipas ni dikira satu penghalang tak? Sama. Kipas ke apa ke? Sama. Sebab dia maksud daripada rukun qauli tu, bila sebut qaul tu maksudnya mesti kena keluar suara. Jadi kalau dah sampai suara tak keluar, perbuatan tu tak dipanggil qaul. Faham? Sedangkan rukun tu adalah jenis bangsa cakap, bukan bangsa niat hati. Baca sambung. Tak ada soalan dah. Habis kelas berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sabi'un as-sujud. Wa aqalluhu mubasharatu ba'di jabhatihi musallahu. Apa dia? Wa aqalluhu mubasharatu ba'di jabhatihi musallahu. Okey, jelas. Baca. Cik Maha. Rukun yang ketujuh, sujud. Dan sekurang-kurang sujud adalah Ada 7 syarat sujud. bersentuhnya sebahagian dahinya pada tempat solat. Dahi, yang dipanggil dahi. Ni dahi, tepi ni bukan dahi, ni panggil jabin. Faham? Arqul jabin kan orang Arab kata. Peluh yang keluar daripada jabin. Dia keluar tepi ni, kalau orang penat keluar peluh sini. Jadi dia tak boleh sujud tepi ni. Sini. Dan dia tak boleh sujud atas kepala ni, ini bukan jabin. Ini pun bukan jabin. Ini jabin. Walaupun sedikit. Jadi ada orang dia pakai songkok, pakai serban kan, ada syekh-syekh kan. Syekh Nuruddin pun pakai serban, nampak tutup dahi. Tapi sebenarnya ada sebahagian dahi yang terdedah yang sudah memadai. Kemudian Fa in sajada ala muttasilin bihi jaza illam yataharrak bi harakatihi. Jika dia sujud ke atas sesuatu yang bersambung dengannya, maka harus jika dia tidak bergerak dengan pergerakannya. Lagi. Wala yajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamaihi fil azhari. Dan tidak wajib meletakkan kedua tangannya, lututnya dan kakinya pada pendapat yang kita selalu belajar anggota sujud ada 7. Jadi di sini dia kata tidak disyaratkan meletak melainkan dahi saja. Lain semua tak disyarat. Kalau tak letak pun sujud dia sah. Lagi. qultu al-azharu wujubuhu wallahu a'lam. Jadi ada khilaf antara Imam Rafi dan Imam Nawawi dalam masalah. Mazhab macam mazhab lain kan, mazhab Hanafi kan, memang muktamadnya tidak wajib. Sebab tu kita tak perlu heran lah kalau semayang. Sebab berdasarkan pendapat yang muktamad, siapa semayang kaki dia tu langsung tidak diletakkan bahagian perut jarinya, tak sah kan. Tapi di sisi Imam Rafi'i sah, dan mazhab lain sah. Kemudian umirtu an asjuda, hadis yang pendapat yang azhar, umirtu an asjuda ala sab'ati azum. Kemudian Wajibu ayat ma'inna masjadahu thiqalu ra'si. apa ayat ma'inna ayanalah Wajibu ayat ma'inna wa yanala masjadahu thiqalu ra'si. wa yanala masjidahu siqalu rasi. Dalam kitab Safinah diguna lafaz apa ni, wa apa ya an yatahamala, tahamul. Kemudian Wa alla yahwiya li ghairihi. Falau saqata li wajhihi wajaba syarat sujud ada berapa? Syarat sujud 7. Jadi antara syarat sujud alla yasjuda ala apa lafaz dia? Ala
muttasilin bihi wa yataharraku biharakatihi. Yang tadi tu kan. Dia tak boleh sujud di atas sesuatu yang bersambung dengan dia dan bergerak dengan pergerakan dia. Dia dua syarat tu. Bersambung dengan dia dan bergerak dengan pergerakan, dengan sebab pergerakannya. Dia tak boleh sujud. Faham tak? Maksud tadi sujud, maksudnya dia tidak boleh meletakkan dahinya. Bukan letak anggota sujud. Pun salah faham kak. Selalu ditanya masalah perempuan sembahyang pakai telekung. Jadi boleh tak letak tangan atas telekung dia? Jadi orang tak faham ibarat ni. Dia kata tak boleh. Sebab dia telah bersujud di atas sesuatu yang bergerak. Sedangkan maksudnya ialah dahi sahaja, bukan semua anggota sujud. Faham? Kemudian syarat sujud lagi adalah tahamul. Kena tekan ni. Dahi ni dia kena tekan bumi, tekan masjid, tempat yang dia sujud. Dalam kitab ni digunakan ibarat wa ayyanala masjidahu siqalu ra'sihi. Hendaklah tempat yang dia sujud tu merasai, mendapat beratnya kepalanya. Maka diberi kefahaman lebih lagi, ulama bagi contoh, kalaulah dekat tempat sujud dia tu ada kapas, kalau dia letak, dia bangun ada bekas, itu maksudnya tempat itu telah menerima beban berat kepala. Dia ada sujud, kita touch je. Touch je maksudnya apa? Kulit dahi itu kena macam ni. Ni sentuh je ni. Tak ada touch macam ni. Ni sentuh. Jadi ada orang sujud dia touch je. Macam tu. Maka tak sah. Dia syarat tu kena tekan. Sekira-kira kalau ada kapas ni kita iktibar benda lembut lah. Tak perlulah dia sujud atas lantai, walau bangun tenggelam. Itu Shaolin. Faham? Betul tak? Kapas tu nak bagi contoh, tidaklah tekan sampai kalau kapek pun bangun tenggelam tu nampak. Tidaklah macam tu. Faham? Siqalu ra'si. Sebab dia ada hadis Nabi kata kalau satu orang sujud makin jabhatau, kena tekan dia punya dahi. Itu dalil dia. Lagi? Wa alla yahwiya li ghairi. Tak boleh. Itu ma'ruf lah syarat ni. Lagi? Saqata li wajhihi wajib al-'audu ila al-i'tidal. Walau saqata li wajhihi, dia tersadung, terjatuh. Dia kata ala-alang jatuh terus sujud, tak boleh. Dia kena bangun balik, sujud semula. Faham? Dan dia punya dhabit sama macam sebelum ni. Kalau dia turun bukan kerana sujud dengan sengaja, kita kata tak sah. Jadi adakah kita kata kamu kena bangun balik kemudian turun semula? Tak, sembahyang dia batal. Faham? Satu orang dia berdiri, kaki dia kata, dia nak ambil barang jatuh, songkok dia jatuh. Dia turun, dia ambil, betul dia bangun balik. Boleh tak? Tak boleh. Batal. Lagi? Wa an tartafi'a asafiluhu ala a'alihi fil asahi. Muqabil asah kata boleh sujud mendatar. Punggung dengan kepala sama aja. Melepek macam katak. Pendapat yang muktamadnya, sebab bila dipanggil sujud, sujud tu apa? Sujud tu adalah, inilah surah dia. Faham? Punggung atas, kepala bawah, itulah surah sujud. Kalau statik tak dipanggil sujud kan. Muqabil asar dia kata sujud ni adalah meletakkan dahi ke tanah. Tak kisahlah punggung atas ke punggung bawah, sujud ni dahi letak ke tanah. Sudah memadai. Muqabil asar. Kemudian Wa akmalu tukabbiru Kabbiru. bila raf'in. Kahawi. Hui. Lihuwihi Ha. bila raf'in. Jadi turun sujud tanpa angkat tangan. Ma'ruf. Kemudian wa yad'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfahu. terjemah. Sujud yang paling sempurna, dia bertakbir untuk turun sujud dengan tanpa mengangkat kedua tangannya. Okey. Dan dia meletakkan kedua lututnya, kemudian kedua tangannya, kemudian dahinya dan hidung.
Mazhab Hanafi hidung wajib. Lagi? ويقول سبحان ربي الأعلى. Untunglah orang Hanafi hidung panjang. Betul tak? Kalau wajib pun tak susah sangat nak buat. Orang ajam ni hidung kepek ni nak kena tonyoh lagi baru sampai. Kalau Allah bagi Hanafi Pakistan hidung panjang, hidung mancung. Okay. Itu bukan elak lah, contoh je. Okay. ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا. Sama bahasan wa bihamdi macam itu. Kemudian ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي hafal ni. Sajada wajhi alladhi خلقه وصوره وشق sam'ahu. وبصره فتبارك الله أحسن. Subhana sajada wajhiya. Muka aku telah bersujud lillazi khalaqahu, yang telah menciptakannya, wa sawwarahu, dan bentukkannya, wa syaqqa, dan telah buka dia punya telinga dan buka mata. Kalau kita tengok proses janin manusia macam tu lah. Dia mula bulat, kemudian ada mata tu dibuka, pecah macam buah merekah kan. Kemudian telinga. Kemudian ويضع يديه حذو منكبيه. itu yang disunatkan. Kedudukan tangan ketika sujud adalah sama macam kedudukan tangan ketika takbiratul ihram dari segi aras dia. Aras dia apa? Aras dia kalau takbiratul ihram ini cuping anak cuping ini setentang dengan ibu jari. Kemudian bahu kita telah menjamakkan, Imam Syafi'i telah menjamakkan antara hadis yang Nabi SAW mengangkat takbir hadwa mankibaih. Faham? Hadwa mankibai, dengan satu lagi hadis yang berkaitan dengan setentang dengan syahmata udunai. Sebab itu mazhab Hambali yang angkat tangan macam ni, Hambali. Jadi benda tu menjadi debat. Benda tu khilaf mazhab, buat je lah. Sebab orang yang mereka kata mereka mujaddid ke, tak taklid ke, dia kata yang sahihnya macam ni, yang sahih, yang satu-satunya yang sahih tu jadi gaduh tu. Saya nak buat macam ni, buatlah. Orang dah buat 1000 tahun. Tapi kalau ini je yang sahih, tu jadi bergaduh dengan orang lain. Betul tak? Jadi sebenarnya mazhab Hambali yang angkat tangan sini dalam semua jantina, lelaki ke perempuan ke sama je. Mazhab Hanafi perempuan kat sini, faham? Lelaki sini. Jadi mazhab Syafi'i, kita telah menjamakkan antara riwayat Nabi angkat tangan setentang dengan bahu. Jadi mazhab Hambali ambil itu setentang bahu, ni setentang bahu. Kita kata betul ada riwayat setentang bahu, dia satu lagi riwayat setentang dengan telinga. Faham? Macam mana buat? Riwayat itu macam mana? Kalau kita buat macam ni, kita dah tak dapat amalkan riwayat tu. Telinga. Maka dijamakkan setentangan bahu dalam masa yang sama setentangan telinga. Maksudnya satu orang tu kalau dia takbir macam ni, dua-dua tak setentangan bahu, setentang bahu, tapi tidak setentangan telinga. Dia buat macam ni, setentangan bahu tapi tidak setentangan telinga. Dia buat macam ni takbir, setentang dengan telinga, tidak setentang dengan bahu. So sini setangan bahu sangat. Cuma Hanafi dia pegang telinga dia macam ni. Allah Akbar. Faham? Itu kita dah baca kan, takbir bermula daripada bawah. Ada muqabil, angkat dulu baru takbir. Dan itu mu'tamad mazhab Hanafi. Baca? Wa yanshuru asabi'ahu matmumatan lil qiblati. Ketika sujud, jari jemari tutup madmumah. Ketika takbir jari buka. Itu bezalah, dari segi itu beza. Takbir buka, dia panggil tafriqan wasatan. Dia bukan macam ni, bukan macam ni. Wasatan. Kemudian dalam kita kata hendaklah dia imalah. Dia memiringkan, apa dia panggil, mencondongkan jari dia. Maksudnya masa takbir jari ni bukan tegak macam ni. Kepala jari menghadap ke langit. Itu dia panggil kepala jari menghadap ke langit.
kepala jari tu ditundukkan sikit, macam orang tawaduk ke depan kan, supaya jari dia tu menghadap kiblat. Faham? Bukan macam ni lah, lebih pula. Tidaklah macam ni, ataupun tidak tegak macam ni, dia ke depan sikit, supaya macam orang berdiri, kepala ke depan sikit kan. Macam tu. Ini kaifiat dia. Lagi. ويفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه. Laki lah. Yufarriqu rukbataini laki. Jadi kita punya apa ni, lutut dengan kaki belakang tu sama je. Satu je apa? Jengkal. Direnggangkan lutut satu jengkal, renggangkan kaki pun macam ويرفع بطنه عن فخذيه laki. ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده. Lagi? وتضم المرأة والأنثى. Perempuan dirapatkan. Ini pun rapat, ini pun rapat. Dia maksudnya kalau surah hai'ah semayang perempuan dia mengecut. Faham? Kalau lelaki mengembang. Lagi? Ada soalan? Habis dah sujud dah. Okey, ada soalan sujud? Betul. Bagi sebagian orang dia ihtimam untuk tekan kepada sehingga belakang dia nampak punggung lebih tinggi daripada punggung. Apa dia? Ada orang dia ihtimam untuk tekan dahi Sehingga belakang dia nampak lebih bungkuk dia lebih tinggi daripada punggung dia. Termasuk waktu yang sama dia macam kita bangkit supaya dahi dia tu lebih tekan. oh, dia boleh jadi macam tu Dia ihtimam hingga macam belakang dia lebih bungkuk dia. Tunjuk. Tanya soalan, tunjuk. Tak tinggi pun. Tak kata tinggi. Punggung masih tinggi. Belakang tu dia nampak bungkuk. Nampak bongkok. Nanti dah boleh buat, tanya soalan. Soalan lain? Kita jatuh kat sini kan. Jadi kita masa sujud tu ada solution ni ya. Tarik sebab tu tak mau bagi kita. Orang Kedah cakap solution. Solusi cara selesaikan masalah dengan cara kita tarik ke macam mana ada lagi sebenarnya. Dia sujud, kemudian serban dia jatuh, lalu dia telah sujud di atas serban tersebut. Seluruh dahinya tertutup dengan serban tu. Seluruh, tak ada baki. Tak ada baki. Tariklah serban tu. Tarik. Tak ada masalah kan tarik? Tak ada masalah. Ada cara lain kan? Dengan tarik tu tak tolak sebenarnya. Boleh. Bukan tak apa, dia mesti kena tarik supaya sujud dia sah. Faham tak? Kalau dia tak tarik, dia apa? Dia bangun balik, dia tak boleh. Faham? Sama ada dia tarik atau dia ngesok. Faham? Dia ngesok, gerak supaya lagi susah. Orang tarik lagi senang kan. Buatlah apa pun supaya serban tu beralih daripada kepala dia. Kalau kita dah sujud tu atas lidah, lidah kita tu macam tinggi sikit kan. Lidah kita tu macam tepai sikit. So, adakah dia sama macam Syiah sujud atas batu tu kan? Sujud kita susah je tak? Tak sama lah. Syiah dia ada iktikad lain, orang tu tak ada iktikad lain. Faham?
Syiah itikad apa? Karbala. Dia kata bumi yang afdal adalah bumi Karbala. Jadi bila kita berada di luar daripada Karbala, nak dapat afdal dia tu, bawa batu Karbala tu di mana-mana, supaya di mana pun kita solat, kita boleh solat di atas batu tersebut. Dah tak dapat pergi Karbala, bawalah batu Karbala, faham? Tapi orang buat ridak tu apa? Itikad dia. Tak ada apa-apa kan. Macam contoh, ada ulama kata Arafah, siapa yang dia bawa balik batu Arafah, tak kat Malaysia ni, waktu wukuf tu dia duduk atas batu tu. Dia duduk atas batu tu, dia dikira telah berwukuf di Arafah, walaupun dia wukuf kat mana, Penang kat mana. Boleh ke bawa batu Arafah balik, duduk atas tu waktu wukuf? Bas, dia dikira dah wukuf. Ada ulama qail macam tu, syaz dia panggil. Wajhun syazun, saqit. Apa dia? Berkenaan kuwi daripada i'tidal ke sujud. Kita dia turun lurus macam tu, badan lurus ataupun bongkok, bongkok. Satu, kita nampak orang turun, lepas belakang dia lurus saja. Tapi lutut sampai apa? Yang kedua, dia dari segi yang akrab dengan akmal tu, yang biasa Bongkok macam mana contohnya? dia dah dia pada i'tidal, dia akan satu lagi dia akan turun duduk lutut sampai tu. Bongkok sekali lagi macam mana? Yang lurus. Kalau tengok yang ulama buat biasa je, dia tak ada apa-apa takaluf, turun je macam mana, faham? Biasanya orang buat yang bongkok tu lah. Bongkok, dia kan turun macam ni, macam ni. Itu macam robot tu, faham? Macam biasa je, macam orang turun untuk sujud ke bawah. Sebab sujud memang maksudnya adalah untuk tundukkan badan kita kepada Allah Ta'ala. Yang biasa kita tengok dia orang sujud, tunduk, turun macam tu, faham? Bukan turun macam ni, faham? Kemudian dalam kitab tak sebut lah benda tu. Sekali lagi tanya soalan. Kedudukan tangan macam mana tadi tanya? Belajar tu tanya soalan. Apa tanya soalan macam tu?